Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Sihat? Kenyang kan? Okey, selamat datang ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak mengudikan diri untuk datang. Inilah tempat kami, IDT Center. Simple, InsyaAllah, tapi homely. So, syukur kepada Allah SWT disebabkan atas izinnya dapat kita berkumpul pada hari ini. So, tak semua orang boleh spare masa Sabtu Ahad kan datang sini. So, Allah pilih kita insyaAllah untuk datang ke majlis ilmu ini. Selawat dan salam atas Rasulullah SAW. Dan sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan tajuk Ulum Quran, elok untuk saya memperkenalkan siapa penceramah kita pada hari ini. Siapa yang pernah datang sebelum ini kursus solat? Ada? Ramai? Ya, usul fiqh semua ada? Tak ada? So semua yang baru ni? Seorang kan? Yang lain? Semua first time? Okey, sebelum saya nak meneruskan majlis ni, saya nak memperkenalkan penceramah kita. Nama beliau adalah Ustaz Abdul Rashid Idris. Ustaz ni lahir dekat Selangor, tapi kalau dengar slang dia cakap Penang. Betul Ustaz? Lahir pada tahun 1974 di Selangor. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu ni 9, SMAP Labu. Siapa yang ex-SMAP Labu ni super senior lah. Kemudian melanjutkan pelajaran ke University of Jordan, Amman, dan memperolehi BA Hons dalam jurusan Bahasa dan Kesusasteraan Arab, dan juga memperolehi Diploma Pendidikan daripada UIA, dan seterusnya mengikuti pelajaran di Universiti Sains Malaysia dan memperolehi Master di dalam Tamadun, Falsafah dan Pemikiran Islam. Di dalam bidang Al-Quran ini, beliau mempunyai sijil Al-Quran dan sanad daripada riwayat Al-Hafs Al-Asim daripada Syekh Ibrahim Rumahnah di Masjid University of Jordan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya meneruskan majlis ini dan menyerahkan kepada Ustaz. Itu silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Saudara Azmi, Rusi, Majalah, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Jalla wa Ala dengan perkenan limpah izin kurnia daripada Allah pada pagi yang berbahagia ini, kita sekali lagi dapat berjumpa di sini. Walaupun saya dapati berapa orang tadi yang dah attend kelas dengan saya? Satu orang sahaja. Jadi tak boleh nak buat perbandingan. Kerana kalau kita bandingkan antara subjek usul fiqh yang pernah dibuat di sini bulan berapa ni? Bulan 2. Kan? Dengan ulumul Quran, subjek ulumul Quran ni dia lebih ringan. Dia tak pecah kepala. Kalau usul fiqh tu dia agak lebih mencabar dan agak lebih sukar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian kita yang seketika ini kita akan dapat ambil manfaat. Baik, terus kita kepada topik. Tajuknya ialah ulum Al-Quran. Saya tak pasti apa yang ada pada tuan-tuan perempuan semua ada nota. Ada? Apa, saya akan bagi benda yang sama yang dapat tu. Cuma di sini ada sedikitlah tambah perbaikan sempat saya buat. Baik, apa yang kita nak bicarakan sekarang ialah tentang topik kita ialah ulum Al-Quran. Ada dua perkataan di situ. Yang pertama ulum. Ulum ini daripada sudut bahasanya adalah kata jamak daripada ilmu. Ilmu tahu kan? Iaitu pengetahuan dan kefahaman. Beza kalau dilihat dari perbahasan ilmu kalam umpamanya, para ulama dia akan detailkan maksud ilmu. Tapi kita pada tu kita boleh skip lah, kerana dia adalah perbahasan tentang terma apa semua tu. Yang penting ulum dalam yang kita nak bicarakan ini ialah kata jamak daripada ilmu yang membawa maksud pengetahuan dan kefahaman. Manakala Al-Quran dia datang daripada kata dasar qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'an. Ada yang ada basic bahasa Arab di sini? Berapa orang? Jangan belum kat tangan, seorang belakang Kim je. Yang lain? Ada kan? Jadi kalau yang tak ada tu kita biasa dengan perkataan iqra' kan? Iqra' mana? Baca lah. Itu kata kerja suruh. Jadi dia punya root word dia, kata dasarnya ialah qara'a. Qara'a maknanya itu gunakan past tense, telah membaca. Yaqra'u sedang membaca. Qira'atan ialah kata terbitan dia. Dan Quran itu satu lagi kata terbitan. Ini saya ambil daripada ada beberapa pendapat ulama tentang Quran.
tentang istilah Al-Quran itu datang daripada mana. Jadi dalam kebanyakannya merujukkan kembali kepada qara'a. Jadi yang dimaksudkan dengan Quran ini ialah membaca, bacaan dan bahan yang sering dibaca. Kelebihan dia yang kita nak faham tentang Quran, kerana Quran ni tidak digunakan melainkan hanya beberapa tempat. Kalau yang belajar bahasa Arab, kita tahu dia ada kata kerja past tense, present tense, kemudian dia ada noun kan, qiraah, kata terbitan. Tapi bila dia tukar kepada Quran, para ulama bahasa menyatakan ia merupakan satu benda, satu bahan yang sering dibaca. Dan kalau kita sedar, satu-satunya bahan bacaan di alam maya ini yang tidak pernah sunyi daripada dibaca. Tak ada buku lain. Hanya Al-Quran saja yang tidak pernah ada masa yang tak ada orang baca. Mungkin di sini kita tak baca, tempat lain orang sedang membaca Al-Quran. Kalau orang tak baca pegang mushaf pun, orang akan baca dalam solat. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Quran. Ataupun satu lagi maksud Quran ini ialah himpun, kumpul, jamak. Dan Quran ialah benda ataupun bahan yang dihimpunkan. Itu kalau kita nak takrifkan dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula, boleh nampak? Ulumul Quran ialah suatu pengetahuan mengenai beberapa topik yang berkaitan dengan Al-Quran dari segi turunnya. Benda yang pertama sekali sebenarnya lebih awal daripada turun Al-Quran ialah cerita tentang wahyu. Kerana Al-Quran merupakan salah satu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Al-Quran, ingat tak apa lagi wahyu yang lain? Ada kitab apa? Taurat untuk Nabi Musa, ada Zabur untuk Nabi Daud, dan ada Injil untuk Nabi Isa alaihi salam. Ini ialah pengetahuan yang sangat asas sebenarnya, tapi kadang-kadang lupa kan, perlu diingatkan semula. Baik, bila cerita wahyu, barulah kita spesifikkan kepada Al-Quran. Dan bila cerita Quran, topik yang dibincangkan ialah tentang turun Al-Quran, bagaimana ia diturunkan dan sebagainya. Seterusnya tentang pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Itu 3 topik yang paling awal: turun, kumpul dan susun. Yang berikutnya ialah tentang penulisan Al-Quran, bacaannya. Itu termasuk dalam pecahan ilmu Al-Quran. Kalau boleh kita panggil sebagai ilmu tilawah. Ilmu tilawah itu baca Quran kan. Dalam bila ilmu tilawah tu pula dia ada pecahan ilmu tajwid, bagaimana memperelokkan bacaan Al-Quran. Dan daripada situ juga dia ada satu lagi ilmu yang dipanggil qiraat, ilmu tentang bentuk-bentuk ataupun wajah-wajah bacaan yang berbeza. Dia bukan hanya dengan satu bentuk bacaan. Macam yang selalu kita dengar, itu sebenarnya satu bentuk bacaan sahaja daripada yang didisiplinkan, yang dikaedahkan oleh Imam Hafs daripada Asim. Itu adalah yang diamalkan lebih kurang 70% ke 80% umat Islam seluruh dunia. Itu qiraat. Selain daripada yang kita baca, ada banyak lagi yang lain. Ada 13 perawi untuk 7 imam, yang dengan ada sedikit sebanyak perbezaan. Dan daripada ilmu tilawah juga dia berkembang dengan satu ilmu seni suara yang dipanggil ilmu tarannum. Orang Melayu panggil ilmu tarannum. Arab digunakan istilah ilmu maqamat, nada suara tu, bagaimana menggayakan bacaan, melengkupkan alunan suara. Dan itu yang orang kita banyak suka dengar, suka belajar. Berarti dekat tu je. Baik. Dan seterusnya kita masuk pada tajuk yang lebih mendalam, iaitu muhkam dan mutasyabih
Ini topik yang penting kerana dia sudah masuk bab hukum dan juga dia masuk dalam isu akidah. Seterusnya ada ilmu nasakh, tajuk tentang nasikh dan mansukh. Nanti kita akan jelaskan tajuk itu bila esok. Dan yang berikutnya ialah i'jaz. I'jaz ni maknanya kemukjizatan Al-Quran dalam pelbagai aspeknya. Saya asalnya dalam jadual yang diberikan saya nak masukkan sekali i'jaz, tapi bila saya himpunkan bahan ni semula saya rasa bimbang, tak sempat. Jadi kalau i'jaz tu kita skip. Seterusnya, isu lain yang dibincangkan dalam ulumul Quran ialah beberapa kekeliruan dan syubhat yang terhasil sama ada pada diri umat Islam sendiri ataupun yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Itu juga sebenarnya topik penting dalam ulum Al-Quran. Tapi untuk sampai ke tahap itu kita kena lalu banyak lagi maklumat yang awal. Jadi saya fikir untuk sesi ni mungkin tak sempat untuk yang itu. Dan ada juga lagi ilmu yang lain, iaitu ilmu tafsir. Tafsir termasuk dalam ulumul Quran, tetapi bila kena dia besar, kita keluarkan dia jadi satu ilmu yang lain. Yang berikutnya ialah dalam ilmu tafsir itu juga ada satu pecahan yang dipanggil ilmu munasabat. Ilmu munasabat ini ialah satu ilmu yang sebenarnya orang yang ada asas bahasa Arab, orang yang mengetahui perkataan demi perkataan itu, dia akan rasa sangat indah. Kerana ilmu munasabat ni ialah bagaimana para ulama mengaitkan antara satu ayat dengan satu ayat, satu cerita dengan satu cerita. Tidak ada dalam Al-Quran cerita yang terputus. Walaupun dia dalam surah Al-Kahfi umpamanya ada 4 cerita besar, satu cerita kecil, tetapi bila dia nak tukar kepada cerita yang berikutnya, dia ada penyambung dia yang mengaitkan cerita tersebut. Dan kenapa surah itu disusun begitu? Setiap satu surah tu akan ada hubung kait antara yang sebelum dan selepas. Salah satu cara untuk kita faham yang tu, siapa yang ada Quran terjemahan cetakan Madinah, cetakan Arab Saudi, cetakan Arab Saudi, dia ada tulis hubung kait antara surah itu dengan yang sebelum dan yang selepas. Pasal tak? Itu dalam ilmu dipanggil ilmu munasabat. Sangat menarik dan banyak tesis yang dibuat tentang benda-benda itu. Dan memang ada kitab tafsir khas yang menceritakan tentang munasabat ialah kesesuaian satu ayat diikuti dengan ayat berikutnya, surah demi surah. Sangat menarik. Baik, jadi itu tentang kandungan ilmu ulum Al-Quran yang kita akan bincangkan hari ini. Baik, apa kepentingannya? Sebagaimana ada nota tu kan? Ada bagian. Baik, antara kepentingan ulumul Quran ialah untuk membantu untuk tadabbur dan faham Al-Quran. Maksud tadabbur ialah baca, faham dan ambil pengajaran serta menghayati. Dan itu adalah perintah Allah kepada kita bila berinteraksi dengan Al-Quran. Bila kita berinteraksi dengan Quran, sebenarnya kita mesti sampai ke tahap tadabbur. Bukan sekadar baca, bukan sekadar betulkan tajwidnya daripada kecil sampai ke tua, ulang tajwid tu lah kan. Dan memang kalau di kampung-kampung, di KL saya tak pasti, kalau di kampung-kampung makcik-makcik ni, antara kelas favourite dia ialah kelas tajwid. Tapi kalau tanya kat orang tua-tua lelaki, kalau ajar tajwid kat masjid, ajar je, jangan tanya ramai 40 orang. Bila sekali sesi yang pertama tanya, esok tak datang lah. Tanya lagi 3 orang. Itu dipanggil ilmu tajwid. Jadi kita bukan sekadar itu. Itu juga tuntutan belajar bagi elok baca Quran. Tetapi yang paling tinggi ialah kita dapat tadabbur.
dapat menghayati. Kerana Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala persoalkan ataupun templak orang-orang yang tidak beriman ataupun orang yang diberikan Quran untuk dia baca, ada kemudahan untuk itu. Allah Ta'ala kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran, ataupun jiwa hati mereka, jantung hati mereka itu sudah dikunci. Maknanya orang yang baca Quran, dia tidak dapat mengambil penghayatan daripada Quran. Maknanya jiwa dia sudah tertutup dan terkunci. Itu sangat membimbangkan. Jadi untuk bantu tadabbur itu, kita akan belajar tadi tentang sejarah dia, tentang penurunan dia, tentang pengumpulan dia, perkataan-perkataan dia, tafsir dan sebagainya, itu perlu dipelajari. Baik, yang kedua ialah menambah keyakinan terhadap Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita tahu sejarahnya, bagaimana telitinya generasi awal di dalam menghimpun, menulis dan menyusun, maka itu akan menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Yang berikutnya ialah memperkasakan diri dengan ilmu yang dapat mempertahankan kalimat Allah. Betul? Dapat pertahankan kalimat Allah ke dapat pertahankan kitab Allah? Nak tahan kalimat ke nak tahan kitab? Siapa sih nak tahan kalimatnya? Yang ramai buat demonstrasi itu dia cuma nak tahankan kalimat je. Pakai tanjak, memakai baju zaman Hang Tuah bawa masuk Jawi tu kan, dengan keris sebelah tu. Time-time solat tak pergi pun. Yang perempuan-perempuan pun datang dengan pakaian cukup ranggi tau ranggi, dengan pakaian yang seksi pun semua. Kami pertahan kalimah Allah. Dia boleh pertahan yang tu je lah. Sedangkan tuntutan untuk kita lebih besar daripada tu, untuk mempertahankan kitab Allah. Bukan sekadar tahan daripada orang buang campak, yang tu juga sebahagian daripadanya. Tetapi yang lebih besar lagi, bagaimana kita mampu untuk menolak sebarang bentuk kekeliruan dan syak wasangka daripada musuh terhadap Al-Quran. Banyak sebenarnya ulama tulis kitab tebal tu tentang kekeliruan dan buruk sangka orientalis, golongan-golongan tertentu terhadap Al-Quran. Antara topik yang besar dibincangkan ialah tentang konsep jihad umpamanya. Itu antara benda-benda yang dikelirukan. Juga tentang bagaimana cara bacaan. Kalau kita involve lagi dalam konflik Sunni dan Syiah umpamanya, golongan Syiah akan keluarkan beberapa tohmahan tentang Quran yang sedia ada. Tentang dia katakan ada beberapa perkataan yang sengaja diselewengkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, pakat sekali buat. Ada surah yang skip, hilang terus. Dan bagi sebahagian Syiah, dia ada mushaf yang tersendiri. Dia panggil mushaf Fatimah, yang dia lebih tebal daripada dan lebih isinya daripada mushaf yang kita ada. Jadi bagaimana kita nak menjelaskan isu itu kalau kita tak tahu langsung tentang sejarah Al-Quran dan sebagainya? Kerana itu, ulumul Quran ialah satu pengetahuan untuk, satunya untuk diri kita sendiri, mempertahankan kita daripada kekeliruan, daripada syak wasangka. Yang keduanya untuk kita membantu agama ini daripada dimusuh, daripada dicemari oleh pandangan-pandangan jahat musuh Islam. Dan yang seterusnya sebagai satu ilmu, membekalkan kita dengan pengetahuan terhadap sumber utama agama, mengetahui khidmat para ulama terhadap kitab Allah. Bila kita baca macam ni kan, bagaimana ulama cuba nak sinkronisekan, mengharmonikan antara beberapa bentuk ayat. Kenapa nampak macam berbeza, rupanya boleh disesuaikan dan sebagainya. Siapa nak fikir benda-benda macam tu? Itu semua telah dilakukan oleh para ulama Islam sejak zaman dulu.
dan tak nak berhenti lagi untuk sentiasa bagi khidmat kepada agama. Jadi bila kita tahu tentang selok-belok ilmu ini, melalui ilmu ini kita tahu apakah dia khidmat, jasa, bakti yang tak pernah dicurahkan oleh para ulama. Barangkali ada yang tersilap, tetapi bila kita dapat tahu begitu luasnya ilmu ini, kita akan menghargai jasa dan khidmat bakti orang lain. Yang jadi tak hormat orang ni ialah kerana bila kita tidak tahu sejarah, bila kita tak tahu tentang apa yang orang buat. Jadi itu satu benda yang sebenarnya sangat penting. Dan yang berikutnya ialah menyucikan jiwa dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkataan yang lebih mulia, yang lebih benar dari selain daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah. Baik. Selesai tu, itu intro kita. Sekarang kita masuk kepada wahyu. Nampak? Wahyu ni dari sudut bahasa saya nak detailkan banyak, tapi terlalu banyak, jadi takut jadi penuh padat kan slide ni. Daripada perkataan iha, wahyu ni auha, iha, dia ialah pemberitahuan secara sembunyi tapi cepat. Dia bukan satu announcement yang umum, semua orang dengar, tak. Dia sangat spesifik, tersembunyi dan dia cepat. Itu asal perkataan wahyu. Fa'auhayna. Dan dalam Al-Quran, siapa yang boleh rujuk indeks Al-Quran, tengok pada perkataan wahyu, tengok pada perkataan auha. Auha. Akan ada beberapa tempat Allah Ta'ala mewahyukan kepada mak Nabi Musa. Pasal tak? Ketika mana Nabi Musa tu dilahirkan, apa kebimbangannya? Takut kena bunuh dengan tentera Fir'aun. Jadi apa yang mak Nabi Musa buat? Kubur dalam bakul dia dan dihanyutkan di sungai kan. Dalam ayat Quran tu fa'auhayna ila ummi Musa. Allah Ta'ala yang mewahyukan kepada mak Nabi Musa untuk buat benda yang macam itu. Jadi adakah maksudnya mak Nabi Musa pun Nabi juga pasal dapat wahyu? Itu pasal tu kita kata, bila tarikh kita kena tengok dari sudut bahasa dulu. Wahyu untuk mak Nabi Musa bukan wahyu syarak. Dia bukan wahyu dalam arti kata kenabian. Dia adalah pemberitahuan. Kerana kalau kita baca dalam surah Surah An-Nahl tentang lebah, Allah Ta'ala mewahyukan kepada lebah. Itu kalau wahyu, semua dapat wahyu adalah Nabi, lebah pun Nabi. Betul tak? Jadi itu bukan maksudnya. Wahyu kepada lebah adalah bentuk pemberitahuan yang cepat. Dan wahyu yang dimaksudkan dalam istilah syarak, bila kita sebut wahyu, yang ini, ia adalah kalam Allah. First kali dia adalah kalam Allah. Bila ta'rif, kita akan keluarkan point dia. Yang pertama apa? Dia adalah kalam Allah. Maknanya dia bukan perkataan Jibril. Dia bukan ilham daripada Nabi sendiri. Dia bukan bisikan syaitan. Bukan. Mana-mana yang ada bisikan syaitan itu bukan wahyu. Yang ada gangguan dan sebagainya itu bukan wahyu. Jadi kalam Allah. Yang keduanya, yang diturunkan kepada nabinya. Yang diturunkan kepada nabinya. Pasal apa kita kena spesifikkan begitu? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkata-kata, dan Allah Ta'ala bukan berkata-kata sekadar kepada Nabi saja. Kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan berkata-kata dengan manusia di hari akhirat nanti. Jadi yang tu bukan wahyu kepada kita. Yang dikatakan wahyu ialah yang turun kepada Nabi. Siapa Nabinya? Semua Nabi menerima wahyu.
dengan cara yang sembunyi dan cepat. Sembunyi maknanya memang hanya Nabi direct dapat kat Nabi je. Orang lain sebelah-sebelah tak dengar bunyi apa, tak dengar pun suara, tak dengar pun apa perkataannya. Jadi dia cepat dan dia dibiasakan oleh manusia. Baik, kaifiat. Kaifiat atau kaifiat? Cara. Tulis sikit nota, istilah baru. Kaifiat maksudnya tata cara. Ada beberapa cara untuk menerima wahyu, sama ada kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada nabi-nabi yang lain. Yang pertama ialah melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jibril ialah malaikat yang bertanggungjawab menyampaikan wahyu kepada semua nabi sejak zaman berzaman. Pasal tu, kalau kita tengok contohnya yang berlaku di Gua Hira, wahyu yang pertama turun bila Jibril peluk Nabi SAW, suruh baca. Apa kesan kepada Nabi? Trauma. Bukan takut masa tu, turun daripada Gua Hira dalam keadaan yang trauma, takut. Bila sampai ke rumah, apa yang isteri dia buat? Cakap pinggang kata, gatal sangat banyak takut sama suruh. Ada tak cakap macam tu? Tak ada kan? Itu isteri yang sangat sporting. Pasal tahu suami keluar bukan buat benda tak elok, buat benda elok kan? Keluar buat benda elok tu sangat kacau lah. Tak salah beletih. Letih dah keluar, dah lah keluar tu banyak kerja, balik rumah kena beletih pula, letih. Jadi kalau balik rumah, tolong tenangkan jiwa. Pasal tu bila Nabi ketakutan, Khadijah kan peluk dia, selimutkan dia, tenangkan dia dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan lepas tu apa Khadijah buat? Bawa jumpa siapa? Nama apa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah pendeta ahli kitab. Apa respon Waraqah? Dia kata itu adalah namus yang pernah turun kepada Musa alaihissalam. Maknanya Jibril inilah yang sama, itulah yang turun kepada Musa, itu juga yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah tanpa perantaraan. Wahyu yang turun tanpa perantaraan. Mana Jibril tak ambil part kat ni. Yang tu yang pertama seperti mimpi yang soleh. Maksud mimpi, mimpi ni dia ada beberapa kategori. Nak cerita bab mimpi sikit. Kalau dari sudut perubatan, ada tu student medik sini. Bakal medik ke apa ke? Keluar. Yang saya dapat tahu daripada seorang doktor pakar tu, dia kata benda tu kajian yang belum final lagi, belum tamat, tapi dia kata manusia tu bila dia sampai RAM yang tertentu dia akan mimpi. Kalau dia tak tidur, tak setap dalam mimpi, maknanya dia tak nyenyak. Tidurnya tak nyenyak. Tidurnya terganggu, barangkali oksigen kurang ke apa ke, macam tu lah. Baru nak mimpi, jaga. Baru nak mimpi, jaga. Jadi itu dari sudut tafsiran perubatan setakat yang ada. Tapi dari sudut pengamalan yang berlaku, mimpi ni dalam nas dia ada beberapa kategori. Yang pertama dipanggil mimpi yang saleh, ar-ru'ya as-salihah. Dia adalah mimpi yang memberikan petunjuk yang baik. Mimpi yang memberikan petunjuk yang baik. Dan itu telah berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tempoh Nabi duduk di Gua Hira tu, sekitar 6 bulan yang pertama itu, 6 bulan sebelum turun wahyu, Nabi didatangi oleh mimpi-mimpi yang baik. 6 bulan Nabi pulang itu, Nabi dapat mimpi yang baik. Maknanya tidur di situ tenang. Dan siapa pernah naik Gua Hira? Dia gambar je. Gua Hira ni nak naik tu, saya ingat masa saya naik dulu, umur saya separuh daripada sekarang. Saya pun separuh daripada sekarang. 2 jam. Kalau sekarang tak naik dah. 2 jam nak naik. Turun cepat sikit lah. Kalau terjun lagi cepat kan. Bila masuk hanya tempat yang sangat sempit, di dinding tu kena abai lah. Pasal di dinding tu bukan yang asal. Azmi was here pun ada juga.
Tulis Arab, tulis Urdu semua dah. Lepas tu centeng batu kan. Tapi bila masuk dalam tu, walaupun orang ramai, tapi dia ada rasa tenang. Dia memang suatu suasana yang menenangkan kawasan. Bukan yang luar. Bila masuk betul dalam gua tu, dan dia ada satu rongga kecil di depan tu, memang terus kita boleh nampak dia menghadap ke Masjidil Haram. Sekarang ni sibuklah, tapi zaman Nabi dulu naik, Nabi seorang-seorang aja kat situ. Jadi kalau beribadat, kemudian bila Nabi terlena pun memang nyenyak lah itu. Itu. Dan mimpi yang saleh juga kita boleh dapati dalam kisah Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Bila Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 planet, matahari dan bulan, aku lihat mereka sujud kepadaku. Yang akhir ceritanya di hujung surah Yusuf itu 11 orang adik-beradik Nabi Yusuf, ibu dan ayahnya datang ke istana Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah dia tafsiran kepada mimpi. Itu dia panggil mimpi yang saleh. Macam juga mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda mimpi masuk ke Mekah. Sedangkan Nabi kat Madinah masa tu, itu dalam tempoh hijrah kan, dah tak boleh masuk Mekah lah. Tiba-tiba Nabi mimpi untuk masuk Mekah. Itu yang Nabi arahkan para sahabat, siapa dah ikut, jom pergi umrah. Bila bergerak tahun tu, tersekat di Hudaibiyah. Bila tersekat di Hudaibiyah, berlakulah proses cerita panjang, yang tu kita ambil sesi lain. Nabi tak boleh pergi masa tu, tertanggung berlakunya perjanjian, dan tahun depan baru Nabi datang. Tapi maknanya itu mimpi petanda, bukan untuk tahun tu, tapi untuk tahun depan Nabi berjaya masuk ke Mekah selepas beberapa tahun meninggalkan Mekah. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua dipanggil ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Kenapa tak letak sekali kat situ? Pasal bukan semua mimpi yang benar ini natijah dia baik. Salah satu contoh ialah ketika Nabi Yusuf alaihi salam duduk dalam penjara, dia dijumpa dengan siapa? Ada 2 orang kan? Apa jadi pada salah seorang tu? Kena panjung kepala kan? Dia mimpi dia pegang roti dan ada burung yang pagut atas roti tu. Apa kata Nabi Yusuf? Kau nak kena panjung kepala. Mimpi itu betul, tapi natijah dia tak baik untuk kawan tu. Jadi itu bentuk mimpi yang benar. Dan sebenarnya di kalangan kita ramai yang dapat mimpi yang benar. Kita dapat mimpi sebagai isyarat daripada Allah Ta'ala. Jadi kita pun tanyalah kepada orang-orang tertentu yang pandai untuk mentafsirkan mimpi. Bukan semua orang, dan bukan semua mesti tepat. Di kalangan ulama silam dulu ada dinisbahkan kepada Ibn Sirin. Ibn Sirin dia ada satu, dikatakan dialah yang menulis tu tafsir kepada mimpi, ilmu takbir mimpi. Kita baca kalau dia mimpi masuk kebun bunga sekian-sekian, apa tafsirannya. Kalau orang Melayu mimpi kena patuk ular, itu tafsir apa tu? Ada orang Minang kan? Ni tentang hari kena patuk ular, tak sampai Minang pun. Yang dah kahwin kena patuk ular sana tak? Kalau yang dah kahwin kena patuk ular. Itu bahaya. Jangan cerita. Jangan cerita kepada pasangan. Nah, itu bentuk-bentuk lah kan. Dan yang berikutnya ialah mimpi. Kategori mimpi yang berikutnya adalah mimpi gangguan syaitan. Memang antara simptom orang yang kerasukan ataupun disihir, dia akan mimpi. Mimpi benda yang buruk dan benda itu berulang-ulang. Nah, itu tanda dia disihir ataupun ada gangguan. Mudah-mudahan tak ada sampai yang kena macam tu kan. Dan yang berikutnya ialah mimpi mainan tidur biasa. Itu mimpi yang biasa. Sekarang roh kita menerawang, pergi dalam betul-betul naik roller coaster tu, terjun ke jambi, banji, jumping lah apa semua. Perangai masa jaga tak terbang kan. Dalam mimpi kita boleh terbang sana sini. Mimpi tak apa, buatlah apa pun. Dan tidak ada dosa dengan mimpi ni. Itu kelebihan kan. Jadi itu antara bentuk kaifiat wahyu kepada Nabi
Yang berikutnya tanpa perantaraan ialah Allah Ta'ala sendiri berkata-kata, tanpa sebarang hijab, pelindung, tanpa perantaraan. Yang ni kita tak boleh nak bayar, tapi Allah cerita benda tu. Dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah Ta'ala firmankan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Poin saya nak bagi di sini. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan rasul-rasul yang sebahagiannya telah kami ceritakan kepada kamu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Itu tentang rasul, ada yang Allah Ta'ala ceritakan kita dan ada yang Allah tak cerita. Maknanya rasul bukan takat yang kita hafal saja, ada banyak lagi rasul yang lain yang Allah tak cerita. Dan fokusnya ialah wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa dengan perkataan. Ini kes yang berlaku di mana? Bukit Tur Sina, Bukit Tur Sina di Mesir. Yang Nabi Musa naik bukit. Dalam dia naik bukit, Musa Samiri buat dajal kat bawah, himpun barang kemas, buat berhala lembu. Itu dia. Macam mana Allah berkata-kata dengan Musa, kita tak boleh nak tahu. Benda itu telah pun berlaku betul-betul antara Allah dengan Nabi Musa sahaja. Dan kalau Allah sendiri tak beritahu, kita pun tak tahu. Bukan kata kita, Nabi Muhammad pun tak tahu. Tapi oleh kerana Allah beritahu, itulah bendanya. Baik. Yang berikutnya ialah bentuk turunnya Jibril. Tadi perantaraan Jibril sekarang cerita dia. Bila Jibril turun, jumpa dengan Nabi, dia ada pelbagai bentuk. Yang pertamanya, Nabi akan mendengar seperti bunyi loceng. Bunyi loceng ni bunyi loceng macam mana? Kalau kita kan selalu pergi, saya selalu kalau datang KL saya akan tidur di Prima Gombak sana, hotel. Ada alam tu kan, kedai pun dia bunyi tak berhenti, sakit telinga kan, bunyi alam yang bunyi background. Tapi yang penting disebutkan sebagai bunyi loceng. Bunyi loceng, dan ini yang paling berat kepada Nabi SAW. Kalau Nabi berada di atas unta, unta tu akan turun, dia akan duduk berat, dan Nabi akan berpeluh dengan peluh yang kasar. Dan ada sebagian sahabat yang cerita satu ketika dia duduk dekat dengan Nabi, Nabi tengok wahyu dan tindih kat kaki dia berat. Dan sebahagian ulama sebut, dalam ada sebagian riwayat menceritakan bila Nabi tu, Nabi dengar bunyi loceng. Orang yang keliling Nabi tak dengar bunyi loceng tu, pasal dia sembunyi kan. Tapi bunyi macam bunyi lebah. Tahu bunyi lebah? Lebah yang banyak tu kan. Para sahabat akan dengar bunyi macam itu. Dan kalau Nabi diam, dia orang tak kacau. Macam ada satu hadis riwayat Al-Bukhari, bila Nabi ketika tengah duduk dikelilingi oleh para sahabat, ada orang tanya soalan kat Nabi. Tiba-tiba Nabi diam, muka jadi merah. Nabi berpeluh. Sahabat yang tanya tu tengok. Lepas tu baru dah selesai, baru Nabi jawab. Maknanya masa tu Nabi dapat wahyu, dan wahyu itulah Nabi jawab. Itu bentuk yang pertama. Yang berikutnya, menyerupai seorang lelaki. Nabi akan datang jumpa Nabi dalam bentuk seorang lelaki. Antara yang diceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Jibril datang seperti rupa Dihyah Al-Kalbi. Yang tu. Kemudian dalam hadis tentang Nabi Jibril ajarkan makna Islam, iman dan ihsan. Bentuk yang macam mana? Datang dengan pakaian yang serba putih, segak bergaya lah kan. Tak ada kesan musafir, makna tak berdebu. Madinah, negeri yang dikelilingi oleh padang pasir, kalau datang daripada jauh, siapa yang pernah sampai bumi Madinah ataupun Mekah, kalau dia tengok 4-wheel tu, GMC ke apa ke, kalau plate dia Dubai ataupun Qatar, penuh tanah merah ni, cermin tu je sikit nampak. Itu kesan musafir. Kalau orang datang naik kuda, naik unta, tentulah badan dia penuh dengan debu.
Tapi hadis tu cerita kawan ni datang serba putih. Nak kata orang Madinah, dia orang kata bukan, tak kenal. Tapi nak kata datang dari jauh, tak ada kesan pun, dia bagaikan musafir. Itulah dia Jibril alaihissalam. Bila Jibril datang duduk bertemu lutut dengan Nabi, tanya, apa itu Islam? Nabi pun jawab. Apa itu iman? Nabi jawab. Apa itu ihsan? Nabi jawab. Lepas tu apa nama? Jibril tanya lagi, bila nak berlaku kiamat? Apa jawab Nabi? Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Lepas tu Jibril pun bangun, tinggalkan majlis tu, hilang. Apa kata Nabi? Orang tanyakan Nabi, siapa tu? Nabi kata, itulah Jibril datang untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Itu bentuk Jibril. Ada lagi bentuk yang lain, macam yang berlaku di Gua Hira. Jibril datang dalam bentuk lelaki juga, tapi tak dikelihatan pasal peluk daripada belakang kan. Dan ketika Nabi yang waktu yang berikutnya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Nabi tengah berjalan-jalan, tiba-tiba kena panggil suara. Nabi tengok-tengok, Alamak, Jibril yang sama dalam gua tu kan, nampaklah kali ni, tapi bukan di belakang, tengah terawang-awang. Tahu terawang-awang? Tengah terapung ni, panggil Nabi. Dah lah hari tu takut, jumpa yang macam tu pula. Lagilah Nabi takut. Kalau kita jalan sama-sama, tiba-tiba orang panggil kan? Tak apalah orang menyuruh, siapa dia ni? Tiba-tiba nampak terbang dia tu, expand kan? Dan itu yang berlaku kepada Nabi SAW. Baik, itu tentang wahyu. Kalau kita cerita tentang Al-Quran, di sudut bahasa kita dah sebut tadi. Di sudut istilah, Al-Quran bermaksud kalam Allah. Poin dia yang pertama, kalam Allah yang mukjizat, yang menjadi mukjizat. Apa maksud mukjizat? Jadi satu keajaiban, tapi sesuatu yang melemahkan musuh. Maksud mukjizat daripada perkataan ajaza, lemah, yang melemahkan musuh. Antara contoh mukjizat, tongkat Nabi Musa kan, Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Nabi Isa yang banyak kita jemput magic, menghidupkan orang yang mati, memulihkan orang yang kena penyakit kusta dan buta kan. Tapi bila kita cerita Quran, dia mukjizat, tapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepada Ibrahim suhuf, yang turun kepada Musa Taurat, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Nah, itu poin yang ketiga. Yang keempat, dan Al-Quran ini disampaikan secara mutawatir. Pernah dengar istilah mutawatir? Pernah dengar? Siapa tahu? Siapa nak describekan maksud mutawatir? Boleh lagi? Mutawatir itu maksudnya ialah sebilangan manusia bila dia dengar satu berita, dia sampaikan berita itu kepada sebilangan manusia yang lain dalam jumlah yang ramai juga. Berapa jumlah? Kesimpulan para ulama kata jumlah yang nak dikira mutawatir ialah suatu jumlah yang mustahil boleh pakat untuk berdusta. Kalau seorang, dia boleh menipu lagi, orang lain tak tahu. Kalau berdua boleh pakat tak? Boleh lagi kan? Kita counting lah macam mana pun, nanti belanja makan kat rally ke apa semua tu. Itu berdua. Bertiga boleh lagi kan, bertiga. Bila berempat tu kadang-kadang boleh, kadang-kadang nak kena tak boleh pecah. Tambah kalau kat sekolah kan, panggil budak-budak peralihan, dia datang gempak sikit, tak ada cikgu, dia cikgu. Senang dia pecah. Tak boleh pakat kan dia tu. Panggil 5 orang, memang tak boleh pakat kan. Dan mana mutawatir adalah jumlah yang ramai, yang mustahil boleh berpakat untuk menipu. Jadi Quran ini dapatkan Nabi ajarkan kepada para sahabat yang ramai,
para sahabat yang ramai itu ajarkan pula kepada orang lain yang, dan begitulah seterusnya sampai kat kita. Jumlahnya sangat ramai. Kalau katanya mana sanad, tak payah cerita sanad, dah ada mutawatir. Semua orang nak cerita benda tu, semua orang dah baca benda yang sama. Dan poin yang berikutnya, menjadi ibadat dengan membacanya. Al-muta'abbad bitilawatihi. Ini adalah poin asas tentang istilah Al-Quran. Ada sebagian ulama tambahkan lagi, dimulakan yang ditulis di dalam mushaf, apa lagi, yang dimulakan dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Yang tu poin tu tak penting, yang penting yang ni. Yang lain tambahan-tambahan tu bolehlah dijumpa kan. Tapi kalau buka buku macam-macam pun, ini fakta ataupun poin yang tidak ditinggalkan. Baik. Nama bagi Al-Quran. Al-Quran ada beberapa nama. Antara kitab yang bagus, kalau ada sesiapa boleh baca, karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ulama tafsir daripada Jordan. Kalau tak silap bulan depan dia datang Malaysia. Kalau siapa-siapa alert tengok dalam update dalam Facebook, ada program dia, majlis pengajian Salah Al-Khalidi. Dia dah himpunkan kitab dia bernama Hadzal Quran. Dia senaraikan nama, dia senaraikan sifat dan dibahaskan dengan terperinci. Kita tak boleh nak lalu benda tu pasal banyak lagi topik kita. Baik. Sebenarnya yang ni pun memang satu sesi, satu hari untuk cerita nama. Al-Quran disebut dalam antaranya dalam surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang lebih teguh, kepada sesuatu yang teguh. Nama yang lain Al-Kitab. Bible pun ada Al-Kitab juga kan? Bible tu pakai Al-Kitab juga. Kitab Nahwu bahasa Arab yang menjadi rujukan utama, karangan Sibawayh, pun dinamakan Al-Kitab. Asal dia sumber rujukan. Jadi biasanya bila Al-Kitab itu dengan ada alif lam ta'rif di situ, dia merujuk kepada sesuatu yang menjadi rujukan utama. Satu kitab Nahwu Sibawayh itu pun dipanggil Al-Kitab. Asal siapa-siapa yang belajar bahasa Arab tadi kan, kaedah Nahwu yang kita belajar itu adalah berdasarkan kepada School of Thought Sibawayh, aliran Basrah dipanggil. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia Alkitab. Nama yang lain Adz-Dzikr. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr. Maksud adz-dzikr wahyu Quran tadi, inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Apa? Yang berikutnya Al-Furqan. Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Al-Dzikr tadi maksudnya yang disebut, benda yang ingatan kan. Zikir boleh digunakan untuk maksud sebut, boleh juga untuk maksud ingat, memori. Al-Furqan, Furqan membawa maksud membezakan antara yang hak, yang benar dengan yang palsu, yang batil. Itu maksud Al-Furqan. Membezakan antara yang benar dengan yang palsu. Dalam surah Al-Furqan ada surah nama Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira.
Maha berkat Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan ke atas hambanya untuk dia menjadi pemberi ancam kepada sekalian alam. Itu surah Al-Furqan. Boleh ikut setakat ni? Boleh faham? Ada yang tertinggal? Dia tak susah kan? Macam Sufit dia susah kan? Baik, sifat-sifat bagi Al-Quran ini adalah sebahagiannya. Kalau nak sedarakan lagi banyak. Al-Quran Allah Ta'ala sifatkan dalam Quran sendiri sebagai nur, cahaya, mubin, jelas, huda, petunjuk, syifa, penyembuh, rahmah, kasih sayang, mau'izah, pesanan ataupun nasihat yang baik, Bashir, maksudnya pemberi khabar gembira, Nadhir, pemberi khabar buruk, Mubarak, yang diberkati. Ada lagi tak yang lain? Ingat, Majid, yang mulia. Dia ada Majid. Lagi dalam surah Yasin, Yasin betul apa? Hakim, yang bijak sana. Jadi pasal tu sebenarnya selain daripada ni ada banyak lagi yang lain, beberapa lagi yang saya rekaskan ini. Jadi bila kita tengok yang ni, sifat, jangan lalu macam tu je. Sifat Al-Quran itu, fungsi dia, bila kita baca Al-Quran itu berbentuk apa? Ya kita baca huruf dia, suaranya kita keluarkan. Tetapi Al-Quran itu adalah cahaya bagi orang yang duduk dalam kegelapan. Siapa yang tak tahu nak ke mana, dia kena buka Quran. Kerana Quran itu akan bagi dia light, akan enlighten dia. Mubin, ajaran Al-Quran jelas. Kalau kita belajar agama jadi sama-sama tentang konsep ketuhanan, tentang konsep pembersihan jiwa, jadi macam kelam, bela tak tahu, barangkali kita silap channel. Kerana Quran itu ajarannya jelas. Dan Al-Quran adalah petunjuk. Orang yang sakit, bukan sekadar cerita sakit ni, sebenarnya yang lebih besar, yang lebih utama ialah sakit jiwanya. Orang yang sakit di dalaman dia, sakit spiritual dia, dia kena cari penyembuhnya dengan Al-Quran. Orang yang depresi, yang tidak tenang, bukankah Allah Ta'ala sebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Tidakkah dengan mengingat, ketahuilah dengan mengingati Allah Ta'ala, hati akan jadi tenang. Bila jadi tenang, tak ada tekanan. Macam mana nak mengingati Allah Ta'ala? Yang paling besar, baca balik apa yang Allah Ta'ala sebut. Quran kasih sayang. Pasal tu ajaran Quran adalah ajaran kasih sayang. Nabi sendiri diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala mulakan, wa ma arsalnaka, kami tak utuskan engkau Muhammad saja-saja ataupun menyusahkan orang. Tidak lain, tujuannya rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat dengan turunnya Nabi, rahmat dengan bersamanya wahyu Al-Quran. Al-Quran juga pesanan yang baik. Kita baca Quran, kita tengok apa yang Quran tunjuk kat kita. Kalau kita bincang dari sudut kekeluargaan dan sebagainya, interaksi anak dengan parent dia, sebenarnya Allah Ta'ala bagi isyarat banyak kat kita. Bagaimana cara kita nak berinteraksi, bagaimana cara kita nak panggil mak dan ayah kita. Dalam suasana biasa, dalam suasana tegang. Cuba perhati, selalunya kita baca surah Luqman kan, nasihat Luqman kepada anaknya. Apa Luqman panggil? Ya bunayya, wahai anakku. Kata bunayya itu dalam penggunaan Arab ialah bahasa yang manja, yang lembut untuk panggil anak. Situasinya situasi biasa, tenang, nasihat anak. Yang lain dalam suasana tegang, dalam suasana kacau bilau, Nabi Nuh panggil anak dia yang sedang berenang. Nabi Nuh dalam kapal. Ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, mari naik bersama kami. Padahal anak tu tak pernah ikut dia pun, lawan dengan dia. Tapi bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan cerita,
seorang nabi masih punya budi bahasa yang baik terhadap anak yang ingkar. Nampak tak? Itu anak, ayah dengan anak. Anak dengan ayah. Nabi Yusuf panggil ayahnya, ya abadi, wahai ayahku, inni ra'aitu. Dia ceritakan pasal mimpi dia tadi kan, wahai ayahku. Itu dalam suasana biasa, bangkit tidur, relax, cerita balik mimpi. Dalam suasana tegang, apa kata Nabi Ismail bila Nabi Ibrahim bawa pergi ke Mina, kan, untuk disembelih. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, buatlah apa yang kau diperintahkan. Tetap walaupun dia nak kena sembelih, tetap juga dia begitu ke ayah dengan bahasa yang baik. Itu Husana Bashir, cerita tentang benda-benda yang baik. Siapa yang buat benda baik akan dapat balasan yang baik. Nadir, tidak pernah akan ada orang yang buat jahat mendapat kesudahan yang baik di hari akhirat. Dan seterusnya diberkati dan macam-macam lah dia yang kita sebutkan, hakim, bijaksana dan sebagainya. Boleh sekarang ni? Boleh. Buat stand lah. Sudah berapa? 10. Kita lihat berapa? 11. Okey. Tengok terus, kita skip kan, banyak kita tidak lain. Bila kita dah tahu tentang sifat nama Al-Quran yang itu, kita kena ada satu sesi yang lain untuk mendalami tentang maksud dia. Macam tadi saya sebut hakim, bijaksana. Apa kata para ulama tentang hakim sebelum kita cerita yang ni? Wal Quran al-Hakim, dan Al-Quran yang bijaksana. Pasal bijaksana, dia datang daripada Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Diturunkan melalui perantaraan Jibril yang bijaksana. Kepada siapa? Nabi yang bijaksana. Apa benda yang dihantar? Mesej yang bijaksana. Lalu apa jadi kepada orang-orang yang mengikut Al-Quran tadi? Juga bijaksana. Itu dia punya urutan ceritanya. Orang yang ambil Al-Quran sebagai petunjuk dia orang yang bijaksana. Dan selepas kita tahu semua maklumat tu, tiba-tiba tak maulah Quran, kita cari benda lain. Apa jadi? Ya, tidak pada. Dia tidak bijaksana. Habis topik itu. Simpan ni elok, masuk store, save dulu elok. Nanti kalau tak save, hilang. Save lah. Save, simpan dalam pen drive, masuk dalam Dropbox. Dalam masa timbang, email. Saya simpan dalam email. Selepas 10 tahun, selepas 10 tahun, hampir tak 10 tahun, cari beli email tu, mau taruh dalam tu. Pasal apa nama hadis dah korak, dah rosak, kita pakai tu lah kan. Jadi dah save. Kita masuk tajuk yang berikutnya, Nuzul Al-Quran. Ni bukan nama orang kan. Kalau aku nama anak Nuzul pun tak apa juga. Nuzul Al-Quran nama anak dia. Hebat. Orang yang nak kahwin ni, kenal nanti anak cukup Ki bila nama anak Nuzul Al-Quran gitu. Dan nuzul maksudnya turun. Daripada nazala yanzil. Nazala yanzil. Saya sebenarnya nak menulis juga lah. Kalian nak buat? Dia bukan boleh tarik sini. Bahasa Arabi dia teliti. Kata dasar yang sama, tetapi bila ada pertambahan sikit lebih kurang, dia akan mengubah. Pen ada belakang, tapi ini yang hijab ini cara nak angkat. Oh, ya. Kan. Boleh tak? Boleh. S5 ni lah. Kontrol kan? S5 saja. Dia kurang kenyal sikit sini.
perkataan tadi nazala. Nazala. Maksudnya turun. Kalau saya turun, nazaltu. Saya telah turun. Saya telah turun, kan? Ataupun kalau saya sedang turun, dia punya present tense, anzil. Saya. Kalau dia yanzilu sebagainya. Baik, ini kata asas. Kalau kita tunjuk, bayangkan kepada Quran, maknanya macam Quran itu turun sendiri, kan? Itu yang orang kecil-kecil tu fikir, macam mana Quran itu turun, ketul-ketul ke? Macam tu, kan? Bayang Musali kitab dia timpa kat Nabi tu, kan? Kita turun, kan? Masa bila cerita Quran, macam mana Quran turun? Macam tu lah, kan? Macam tu lah tu, bukan dia seorang. Yang lain dia ramai semua macam tu ni. Tapi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gunakan juga perkataan anzala. Dalam bahasa Arab bila ada anzala, maknanya ada pihak lain yang membawa turun, yang menurunkan. Jadi anzala maksudnya menurunkan. Dia kena bukan. Kalau tak bukan jadi menurun. Menurun benda lain, kan? Menurun apa? Tahu tak menurun apa? Tahu menurun? Cuba explain menurun. Pernah tengok tak apa nama Doremi? Bomo kedai. Ada bomo. Dia buat tempat tak sedar tu, kan? Itu menurun lah tu. Bila dia tak buat tak sedar, kemudian datang suara lain ke apa ke, itu dengan proses menurun. Betul tak? Jadi kena tak menurunkan. Bila menurunkan, mana ada benda yang diturunkan. Perkataan yang sama diterjemahkan dengan maksud menurunkan. Ada satu lagi, nazzala. Nazzala maksudnya menurunkan juga. Ada dua perkataan. Jadi daripada nazala yang ni, kita akan dapat kata terbitannya, noun dia nuzul. Daripada yang ni kita dapat perkataan tanzil. Boleh. Kita nak catat. Dapat kan? Dapat? Boleh lah. Aku nak tekan balik F5 balik. Function F5. Okay. Pasal dia jadi gelap. Dia dah cahaya lagi. Dia maju, dia tidurkan tadi. Awak? Black? Bangun tidur mau jadi di mamai. Baik. Jadi peringkat, baru kita cerita peringkat penurunan. Peringkat yang pertama, ke Lauh Mahfuz. Ke Lauh Mahfuz itu dari mana? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Allah yang berkata-kata. Tapi untuk part itu jangan fikir macam mana. Tak boleh nak fikir. Cakap Allah dosa saja bercakap sampai ke Lauh Mahfuz. Macam mana bentuk dia, kan? Nah, itu adalah cerita ghaib yang kita tidak tekan diperintahkan untuk sibuk tanya benda itu. Tidak ada macam mana untuk urusan itu. Hanya kita beriman saja. Oh, dia makin terang. Dia dah tengah hari ni. Dalil bahawa Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz. Siapa nak kena cerita benda ni? Pasal tadi kita takrifkan Al-Quran kalam Allah. Maknanya daripada Allah Ta'ala lah, kan?
Cuma dia akan jadi pening kalau kita cuba menggambarkan Allah. Kita akan jadi keliru kalau kita menggambarkan Allah. Sedangkan benda itu tak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Jadi apa yang kita bayang itu bukan Allah. Tapi bila Quran kata dalam surah Al-Buruj ayat 21, bal huwa Qur'anum Majid. Sorry, itu dah nombor 2. Saya print sikit. Bal huwa Qur'anum Majid. Sambung. Fi lauhim mahfuz. Tinggal banyak copy paste tinggal. Ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Quran yang bersifat dengan majid berada di lauh mahfuz. Baik, macam mana kemudiannya daripada Allah Ta'ala kemudian Quran itu berada di lauh mahfuz, seluruhnya berada di situ. Maka penurunan itu berlaku secara sekaligus, dipanggil secara sekaligus. Seluruh Quran yang kita tahu di situ. Itu cerita dia. Dan ini adalah cerita yang sangat ghaib yang kita tidak mengetahui. Dalam surah, cuba tengok surah Al-Waqi'ah. Muka surat yang akhir sekali. Apa yang atas sekali? Innahu Quran Karim fi kitab maknun. Lepas tu la yamassuhu illa al-mutahharun. Baik, cerita yang tu ialah cerita tentang Al-Quran, sama ada dia berada di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tak ada siapa yang boleh menyentuh tu melainkan al-mutahharun. Maka al-mutahharun di situ merujuk kepada malaikat, bukan cerita pasal manusia. Faham? Jadi ayat itu tidak boleh menjadi dalil tentang manusia. Ayat itu cerita pasal malaikat. Itu yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat tersebut. Faham tak kemana nak pergi tu? Kepada apa? Isu apa? Boleh tak pegang Al-Quran tanpa wudu bagi orang yang tidak suci? Kalau kita boleh ataupun tak boleh, itu ialah perbahasan dalam ilmu fiqh. Dalil yang digunakan, bagilah dalil apapun, tapi ayat surah Al-Waqi'ah bukan dalil untuk tadi itu. Pasal topik dia berbeza. Dia kena guna dalil yang lain. Ada hadis Nabi tentang la yamassul Quran illa tahir atau semua itu ada perbahasan yang sendiri. Tak apalah kita yang lain. Tapi kalau orang kata ni Quran sebut tak, Quran itu cerita tentang malaikat. Tempatnya di mana? Sama ada itu di Lauhul Mahfuz. Baik, jadi tadi waktu dan cara tak ada siapa yang tahu. Peringkat yang kedua, bila dah daripada Lauhul Mahfuz dibawa ke Baitul Izzah di langit dunia. Langit dunia ni kat mana? Yang kita nampak awal kumpul tu kan? Ataupun kalau dalam kepercayaan Hindu tu kan dia ada duduk dekat mahligai atas langit apa semua kan? Luar daripada planet. Luar daripada planet kan? Kalau kita tengok apa nama filem Sun Wukong kan? Dewa bunyi tu pun kan istana Maharaja Jet kan? Itu pun kat langit juga kan? Langit yang mana tu? Langit yang mana tu? Yang kita nampak ke kalau kita terbang tinggi-tinggi nampak? Ke MH370 lepas ke situ? Betul tak? Kita kan ada bapak kan dia tu.
Pasal kita nak kena tahu langit dunia tu di mana. Saya selalu sebutkan tentang langit dunia ini. Kita tengok apa Quran kata. Dalam surah Al-Mulk, dan surah lain pun ada sebut, Allah Ta'ala sebut, cuba tengok surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, sesungguhnya telah kami hiasi langit dunia bimasabih, dengan lampu-lampu. Cerita yang Allah Ta'ala hiasi langit dunia dengan lampu. Lampu di situ merujuk kepada apa? Kalau kita tengok ke langit yang bercahaya berkelipan bagaikan lampu ialah bintang. Cuba baca buku saintifik pula. Bintang tu apa? Bintang ialah matahari kan? Bintang adalah matahari bagi setiap galaksinya yang tersendiri. Ada berapa galaksi? Dah tentulah beribu-ribu bintang. Bukan 3 bintang lah, bukan itu. Bukan 3 bintang tak jadi. Dia ialah beribu-ribu bintang. Maknanya matahari yang kita ada sekarang ni kan, matahari, kita duduk di bumi, ada planet Marikh, planet Zuhal, Mustari, Pluto, apa semua planet yang ada tu, itu masih duduk dalam lingkungan satu bintang. Betul tak? Star Wars tu baru lepas je galaksi tu, galaksi Milky Way. Betul, Milky Way tu kan? Star Wars tu baru lepas itu, dia baru jumpa dekat planet bintang yang lain, galaksi yang lain. Tapi Allah Ta'ala telah jalankan siapa? Nabi Muhammad SAW lepas daripada galaksi Milky Way, lepas daripada galaksi yang tu, lepas sampai ke langit yang pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pernah dengar tak cerita Isra Mi'raj? Bila Nabi naik ke langit, sampai langit yang pertama, Jibril ketuk pintu langit pertama. Malaikat langit pertama tanya, siapa? Ini Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Oh, sudah diutuskan. Lalu buka. Naik pula ke langit yang kedua. Langit pertama tadi ke mana? Melangkaui semua galaksi bintang yang ada. Baru langit pertama. Berapa luas? Betul nak cari Allah Ta'ala duduk kat mana? Boleh bingung macam tu ya. Jadi pasal tu, itu baru langit yang pertama. Masuk ke langit yang kedua, yang lebih luas daripada tu. Sampai kat langit kedua, sama pula, lagilah luas. Pasal tu bila kita baca Quran, Allah Ta'ala akan sebut samawati wal ard. Langit ni sampai tu, sejauh-jauhnya yang ada. Wal ard, bumi yang kita duduk ni, bagaknya besar mana? Besar. Halus, yang sangat-sangat halus. Kerana itu juga bukan sesuatu yang mustahil Allah Ta'ala ciptakan kehidupan yang lain daripada kita duduk kat galaksi yang lain, duduk dekat apa yang lain tu. Mustahil tak? Tak mustahil. Cuma takkan itu kita nak sibukkan. Kerja kat dunia pun banyak tak selesai lagi. Sibuk nak cerita-jumpa UFO lah, itulah ini. Dan cerita UFO kita pun masih sekitar galaksi matahari kita je kan. Itu je. Sedangkan kuasa Allah lebih daripada itu. Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ke-7. Lepas langit yang ke-7, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Lepas tu atas tu ada aras Allah Ta'ala. Sudah ada kursi Allah Ta'ala. Itu yang kita baca surah, kita baca ayat al-kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Boleh bayar? Tak boleh. Tapi kita boleh kata apa? Maha besar. Pasal tu kita kata Allah makhluknya pun dah sangat-sangat besar. Penciptanya tak ada nak bayar. Tahu tu pun berani nak lawan. Macam tu pun berani challenge lagi. Tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Kan? Manusia bila tak berfikir, dia tak boleh nak sampai kepada jalan yang betul.
Jadi bayangkan daripada sekarang ni, langit yang pertama daripada Lauh Mahfuz turun melintasi 6 langit, duduk di Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Daripada langit dunia itulah kemudiannya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kedua, turun di langit yang pertama disebutkan oleh para ulama diturunkan secara sekaligus pada satu malam. Daripada Lauh Mahfuz turun ke langit, ke Baitul Izzah, jadi langit dunia, langit pertama tu hanya pada satu malam, dan malam tersebut dinamakan dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan Allah Ta'ala sifatkan dengan sebagai satu malam yang penuh keberkatan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, dalam surah Ad-Dukhan. Cuba kalau kita baca fatwa semasa Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan, dia ada sebut ayat ini ketika dia membicarakan tentang amalan nisfu Sya'ban. Bukan amalan nisfu amalan nisfu Sya'ban. Dia kata salahnya orang yang beramal dengan amalan itu apabila menyandarkan kelebihan malam nisfu Sya'ban dengan dalil ini. Sedangkan dalil ini cerita tentang turunnya Al-Quran, dan malam yang dimaksudkan ialah malam Al-Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. Baca fatwa Qaradawi itu dah 10 tahun dah cetak. Baik, dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dengan firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah Ta'ala perkenalkan bulan Ramadan dengan description-nya yang padanya diturunkan Al-Quran. Jadi ini penurunan sampai ke langit dunia. Yang ketiga, daripada langit dunia turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dia tak turun sekaligus. Jadi tak timbul isu turun Quran kerbu seketul, jadi tak adalah yang tu. Bila kita dah faham bentuk dia tak turun secara sekaligus. Di sini dia turun secara beransur-ansur selama 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah Ta'ala sebutkan nazala bihi ruhul amin, dia diturunkan dengannya oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin ialah nama lain bagi malaikat Jibril. Jibril turun tu bawa bersamanya Al-Quran. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Cerita dia kat sini. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami telah menurunkannya dengan penurunan yang beransur-ansur. Jadi tadi saya sebutkan anzala dengan nazzala kan. Anzala maksudnya turun sekaligus. Pasal tu tengok dalil yang digunakan. Anzalna di sini maksudnya turun sekaligus. Apa? Boleh ya? Nak kali ni? Nazzala wa nazzalna dengan zaidi yang satu, ini membawa maksud turun beransur-ansur. Nazzala turun beransur-ansur, anzala turun sekaligus. Boleh? Gerak take 5. Okey, take 5.